seperti yang dijawab oleh Menteri Dalam Negeri di Parlimen pada hari Khamis yang lalu, terdapat sejumlah rakyat Malaysia yang sebenarnya pada waktu ini terperangkap, terkandas di luar negara, yang ada di kalangan mereka terlibat dalam aktiviti scam. Bermaksud ada elemen, aspek kepada jenayah scam ini yang tidak melibatkan undang-undang Malaysia sahaja, ada melibatkan negara jiran. Saya sendiri baru pulang dari mesyuarat ASEAN Digital Ministers di Filipina, dan di situ bila saya bercakap dengan semua menteri dari negara-negara ASEAN, rata-rata isu utama yang mereka hadapi ialah isu scam. Dan kita tahu bagi kita rakyat Malaysia, antara pusat scam ini berlaku di luar negara kita, negara-negara seperti Cambodia, Laos dan Myanmar. Jadi nak salahkan siapa, kita kena salahkan ada juga rakyat Malaysia yang terlibat, bukan orang asing. Tapi itu satu perkara. Masa yang sama, kita juga ada peranan. Di samping pihak berkuasa yang cuba untuk mematahkan serangan, mengisytihar perang, jihad, menentang scam, kita juga terlibat. Seperti yang kita semua sedia maklum, pada waktu ini setiap tahun lebih dari 500 juta ringgit duit simpanan rakyat Malaysia dicuri oleh penjenayah scammer. Dan masa yang sama seperti yang disebut oleh Yang Berhormat Menteri Dalam Negeri pada hari Khamis yang lalu di Parlimen, ada sejumlah rakyat Malaysia yang mungkin terkandas ataupun berada di luar negara dan ada di kalangan mereka terlibat dalam jenayah scam memangsakan rakyat Malaysia di sini. Maka kita lihat isu scam ini bukan hanya isu dalam negara tapi juga isu rantau ASEAN. Inilah kenapa saya sekembali dari mesyuarat ASEAN Digital Ministers, mesyuarat Menteri Digital ASEAN di Filipina baru-baru ini, melihat bahawa hampir setiap negara ASEAN yang hadir membangkitkan masalah scam yang dialami di negara masing-masing. Maka masalah ini bukan hanya di Malaysia. Dan laporan media baru-baru ini kita dapat baca, kalau di Singapura, kalau di Malaysia kita hilang lebih separuh bilion ringgit setiap tahun. Di Singapura lebih 2 bilion Singapore dollar hilang, simpanan rakyat Singapura akibat jenayah scam. Maka di peringkat ASEAN wujud satu keperluan untuk kerjasama yang lebih erat, government to government, police to police, untuk membantras jenayah scam. Dan saya lihat setidak-tidaknya kita di Malaysia seharusnya dengan ini mengisytihar perang terhadap scammers. Pengisytiharan ini kita harap dapat dilaungkan dengan lebih bergema lagi di Parlimen dalam masa yang terdekat. Tapi ini antara inisiatif kita melalui agensi-agensi dan badan-badan yang telah dinamakan tadi, untuk pastikan harta rakyat Malaysia itu dapat kita selamatkan dan kita nak lihat scammers ini dibantras habis-habisan. So while we are seeing not only locals are being scammed in Malaysia, kita ada juga macam dekat Malaysia where macam before this we have cases in Cyberjaya yang mana kita ada scammers menggunakan Malaysia as a hub untuk scam orang di luar. Are we seeing that Malaysia is now becoming one of the hub untuk scammers ni beroperasi? Not necessarily so. Sebenarnya excuse me, dia masalah di pelbagai negara. Kadang-kala apa yang berlaku, kalau kita lihat usaha Kementerian Luar dan Kementerian Dalam Negeri untuk mengembalikan rakyat Malaysia yang terkandas di beberapa negara di ASEAN, itu bagi saya adalah refleksi ataupun cerminan kepada fenomena yang lebih meluas. Mungkin perkara yang sama berlaku tapi di Malaysia, melibatkan warga negara asing. Saya percaya pihak berkuasa mengambil maklum dan akan ambil tindakan yang tegas terhadap mana-mana pihak yang
menjalankan aktiviti yang melanggar undang-undang negara kita. Tapi di sini ingin saya sentuh bila saya sebut tentang ASEAN Digital Ministers Meeting yang baru selesai. Saya lihat perlu wujud satu regional framework ataupun kerangka kawal selia di peringkat ASEAN untuk kita menguruskan data transfer, menguruskan government to government ataupun police to police cooperation untuk mematahkan sindiket-sindiket ini. Ya, untuk to cripple the syndicates, there has to be a little bit more coordination, collaboration, and perhaps an ASEAN-wide understanding of framework or basic points of law that can be embedded in every jurisdiction, so that kadang-kala apa yang kita lihat, pihak penjenayah ni dia mencari lakuna in the law, kelompongan dalam undang-undang yang membolehkan mereka beroperasi di negara tersebut. Jadi yang terpakai di Malaysia mungkin tak terpakai di negara jiran. Tapi sekiranya semua negara di rantau ASEAN mula memahami bahawa scam ini melibatkan semua, maka perhaps we can all update our laws accordingly and therefore close these loopholes so that the perpetrators will no longer feel that it's safe for them to operate in any ASEAN country.